اقرأ كتاب الله ترق أعوذ بالله من جنانه الشيطان الرجيم. وتنى العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر Rabbi tamin bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 46. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada malam ini. Ayat yang lepas Allah perintah kepada Bani Israel, pertama, agar Bani Israel sentiasa ingat nikmat Allah kepada mereka. Nikmat Allah kepada Bani Israel terlalu banyak. Antaranya Allah menjadikan mereka kebanyakan para Nabi daripada kalangan Bani Israel. Dan juga nikmat-nikmat yang lain, manna dan salwa. Allah selamatkan mereka daripada kezaliman Firaun dan tenteranya. Supaya dengan mereka ingat nikmat Allah kepada mereka, mereka kembali kenal Tuhan dan akhirnya beriman kepada Allah. Maka sebab itulah perintah kedua Allah kepada Bani Israel ialah wa aminu, berimanlah dengan Al-Quran. Kemudian perintah yang ketiga ialah wa aqimus solah, dirikan solat. Antara pengajaran daripada ayat yang lepas, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Antara pengajarannya ialah solat adalah wajib ke atas umat-umat yang terdahulu. Ia bukan baru dan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahawa setiap manusia wajib sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Bila terputus hubungan dengan Allah ataupun tidak solat, bermakna ia akan menyimpan jauh daripada kebenaran. Kemudian pengajaran yang kedua, umat-umat dahulu juga diwajibkan ke atas mereka zakat. Cuma yang berbeza mungkin sukatannya, nisabnya. Kerana salat dan zakat adalah satu, pertama ia menggambarkan hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang kedua, sebagai pembuktian keimanan seseorang. Ada yang mengaku beriman tapi malas untuk solat. Jadi dengan solat itu sebagai bukti bahawa mereka benar-benar beriman ataupun tidak. Dan ada orang yang boleh solat, bahkan rajin solat, tapi kadang-kadang kedekut. Maka Allah uji pula dengan kewajipan mengeluarkan zakat. Dan terbukti bila orang tu berpura-pura beriman, dia akan menjadi kedekut, sebagaimana orang munafik. Dan juga ayat yang lepas Allah beritahu kewajipan solat berjemaah. Kewajipan solat berjemaah, iaitu warka'u ma'ar raki'in. Walaupun ada juga mengatakan bahawa itu bukan sebagai dalil wajib solat berjemaah. Sebab Allah juga ada perintah kepada Maryam, ya Maryam ukunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah juga ada perintah kepada Maryam supaya rokok bersama orang-orang yang rokok. Sedangkan Maryam seorang wanita dan wanita tidak wajib solat berjemaah. Jadi kalau ayat warka'u ma'ar raki'in tidak boleh dijadikan sebagai hujah yang jelas atas kewajipan solat berjemaah, maka banyak lagi dalil-dalil yang lain
yang menunjukkan wajib salat berjemaah bagi lelaki. Okey, kemudian ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pengajaran ayat ini ialah, pertama, Allah mencela orang-orang yang selalu menyuruh orang lain buat kebaikan tapi mereka tidak melakukannya. Jadi sifat tercela. Suruh orang buat baik, bagus. Digalakkan, terpuji. Tapi bila dia suruh tapi dia tak buat, maka tercela. Okey. Ayat ni turun kepada Bani Israel. Tapi adakah juga pengajarannya untuk orang yang beriman? Jawapannya ya. Sebab Allah sebut dalam surah Saf, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini khas untuk orang beriman. Wahai orang beriman, kenapa kamu bercakap apa yang kamu tidak lakukan? Dan kabura maqtan, sangat besar kemurkaan Allah apabila kamu bercakap tapi kamu tidak lakukan. Jadi sebenarnya celaan suruh orang tapi dia tak buat adalah umum, termasuk kepada orang beriman. Okey, timbul soalan, kalau dia tak buat, dia suruh orang, dia tercela, kan? Jadi sekarang adakah bila dia tak buat, maka dia tak boleh suruh orang? Ataupun dia masih buat benda haram, maka dia tak boleh larang orang meninggalkan benda haram? Faham soalan? Faham soalan kan? Jawapannya? Bila tak jawab tu macam tak faham je. Jadi Allah cela kita suruh orang tapi tak buat, kan? Jadi soalannya, bila kita tak buat, adakah kita tak boleh langsung melarang, menyuruh orang buat makruf? Tak. Mana bolehlah kita suruh orang buat baik tapi kita tak buat. Boleh? Tak boleh juga. Jadi tak payah suruh. Selagi kita tak buat, jangan suruh orang. Selagi tak buat. Kuat sikit. Yalah, soalannya, selagi kita tak buat, adakah kita tak boleh suruh orang buat? Kena cela lah. Yalah, soalan saya, selagi kita belum buat, boleh tak kita suruh orang? Ataupun kena tunggu kita buat dulu, baru suruh? Kena buat dulu. Kena buat dulu. Okey, kalau kita 10 tahun tak buat, orang tu pun tak akan buat makruf lah, sebab tak ada siapa suruh. Kenapa tak ada siapa suruh? Sebab orang lain pun tak buat juga. Macam mana? Sambil suruh, sambil buat. Sambil suruh, sambil buat. Okey, jawapannya, bila kita tak buat, kita wajib juga suruh orang buat. Walaupun kita tercela. Sebab kalau kita tak buat, kemudian kita tak larang orang, kita tak buat benda makruf, kan, dan kita tak suruh orang, kita telah buat dua dosa. Faham tak? Satu, dosa kita tak buat. Yang kedua, dosa tak suruh orang. Dua dosa. Kalau kita tak buat, kita suruh orang, kita tercela, tapi hanya satu dosa. Boleh faham? Ataupun kita masih buat benda mungkar, boleh tak kita larang orang? Ataupun kita pakai, aku kena berhenti dulu, baru aku kena larang orang. Yang mana betul? Kita ada dua pilihan. Sama ada sambil kita larang, sambil kita berhenti, ataupun kita tak larang dan kita usaha, kita berhenti dulu. Yang mana betul? Kita ada dua pilihan. Satu buat dua dosa ataupun satu dosa.
Boleh faham? Kenapa kena larang juga? Walaupun kita masih buat. Sebab kalaulah kita pakai teori, tunggu semua orang buat makruf dan tinggal semua munkar baru nak larang, agak-agak apa jadi? Apa jadi? Hancurlah negara. Kenapa tak larang? Saya belum buat. Akhirnya dunia hancur, masyarakat hancur. Okey? Kemudian pengajaran seterusnya, Allah mencela khususnya orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Sebab Allah sebut dalam ayat ni di hujung apa dia? Wa antum tatlunal kitab. Kamu suruh orang buat baik, tapi kamu tak buat, sedangkan kamu baca kitab. Mana Allah cela khususnya orang yang berilmu. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata, ketika aku Isra' dan Mi'raj, aku diperlihatkan satu kaum yang memotong lidahnya dengan gunting. Maka Nabi bertanya Jibril, siapa mereka itu? Jibril berkata itu adalah khutaba, tukang-tukang ceramah, ustaz-ustaz, pendakwah yang suruh orang buat benda baik tapi dia tidak buat. Kan? Jadi khutbah tu mana orang berilmu lah. Yang paling banyak tercela ni lah yang kaki cakap ni. Pelajar, selamatlah. Bahagian tu lah. Allah mencela Bani Israel. Apa dia? Afala ta'qilun. Kamu tidak berakal ke? Nanti Allah akan sebut. Bani Israel ni adalah bangsa yang terbaik ketika itu kan. Tapi dalam ayat ini Allah kata, afala ta'qilun, kamu tak ada akal ke? Pengajarannya apa? Dia manusia yang mulia, tak menghalang untuk menjadi manusia yang tercela. Bila tu? Bila dia ada ilmu tapi tak beramal. Jadi kita yang ada Quran kemungkinan tak masuk dalam kumpulan orang yang tercela. Ya. Sebab Bani Israel dengan Bani Melayu mana lebih mulia? Bani? Kenapa Bani Israel lebih mulia? Sebab kebanyakan para Nabi daripada Bani Israel. Ada tak Nabi daripada kalangan Bani Melayu? Tak ada. Jadi kalau Bani Israel yang kebanyakan para Nabi daripada mereka dan mereka ada kitab, akhirnya tercela dan dilaknat oleh Allah, maka Bani Melayu ada potensi tak untuk dilaknat? Potensi yang kecil ke besar? Besar. Lebih lagi ya Ustaz? Ya? Lebih lagi ya? Lebih lagi. Lebih lagi yang tercela. Bukan Bani Melayu je, Bani India ke semua sekali yang Islam tu. Jadi sebab tu sangat salah orang mengatakan ini ayat khusus untuk Bani Israel. Salah. Allah sengaja cerita Bani Israel dalam Al-Quran supaya kita yang bukan Bani Israel jangan jadi macam Bani Israel. Ada kitab, baca kitab tapi tak ikut. Okey. Kemudian ayat 45. Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan. Tengok. Boleh perasan tak? Bani Israel ni tercela kan? Bangsa yang paling degil, yang paling keras kepala. Tapi Allah suruh apa? Pertama, ingat nikmatnya. Yang kedua, Allah suruh beriman. Yang ketiga, solat. Yang keempat, zakat. Yang kelima, ni wasta'inu bis sabri was salah. Apa tu? Apa maksud tu? Walaupun Bani Israel ni bangsa yang jahat, yang degil, tapi Allah tetap pujuk mereka supaya kenallah Tuhan, berimanlah. Lepas beriman, solat, keluarkan zakat. Jadi itu kemungkinan jadi bebanan kepada Bani Israel. Maka bila Allah takut mereka jadi terbeban dengan perintah Allah,
maka Allah bagi solusi. Apa solusinya? Kalau kamu susah nak solat, susah nak keluarkan zakat, susah nak beriman, susah nak laksanakan perintah Allah, maka mintalah pertolongan dengan cara sabar. Cantik tak? Sayang tak Allah? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kalau kepada Bani Israel yang jahat, yang degil, Allah tetap pujuk. Macam ayat pujuk kan? Kalau Allah nak azab dia bila-bila masa saja, tapi Allah tetap pujuk. Kalau susah sangat, Allah bagi solusi. Sabar, minta pertolongan dengan solat. Begitu juga Allah suruh Musa pergi berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa? Izhaba ila Fir'aun. Dan Allah beritahu, innahu tagha. Kamu pergi berdua kepada Fir'aun. Kenapa? Sebab dia taghut. Taghut berdakwah apa? Tak. Sebab taghutlah kena berdakwah. Jadi salahlah kita berdakwah orang masjid je. Yang taghut tak pergi masjid. Kan? Betul tak? Satu. Yang kedua, salah yang kedua apa dah? Kita berdakwah tunggu orang jemput. Kalau orang taghut bersedia tak nak jemput kita dengan ceramah kita? Siapa pernah terima jemputan daripada orang taghut? Tak ada. Jadi taghut ni kena pergi. Kemudian Allah kata apa? Allah apa pesan Allah kepada Musa? Faqula lahu, katalah kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Walaupun dia taghut, walaupun dia musuh aku. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Apa pengajaran untuk kita? Kepada siapa? Kepada orang yang paling jahat kan? Fir'aun ni mengaku Tuhan. Orang jahat kat Malaysia dia tak mengaku Tuhan. Tak ada. Tapi yang tak mengaku Tuhan pun kadang-kadang bahasa kita kasarkan. Balik negeri. Kan? Kamu bukan asal daripada Malaysia. Ini tanah hak orang Melayu. Okey. Kita sambung. Jadi ayat yang terakhir Allah kata, mintalah pertolongan dengan salat dan sabar. Kemudian di ujung Allah kata apa? Wa innaha lakabiratun. Kabiratun illa alal khashiin. Solat itu sangat berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Jadi soalannya, siapa orang yang khusyuk? Siapa orang yang khusyuk? Ataupun soalannya bagaimana kita nak menjadi orang yang khusyuk? Jawapannya di sini, iaitu allazina, orang-orang yang yazunnuna. Yazunnu ataupun zan. Zan makna apa? Dia ada dua makna. Satu, sangka. Yang kedua, yakin. Yakin. Kita biasa dengar tak husnul zan? Itu apa tu? Sangka baik ke yakin baik? Itu sangka. Tapi yazunnu dalam ayat ni makna dia yakin. Orang-orang yang mereka Allah guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' makna apa? Sentiasa. Mereka sentiasa yakin. Yakin apa ni? Sesungguhnya mereka mulaqu daripada liqa ila liqa. Kalau liqa perjumpaan, kalau mulaqu kita dah belajar, dah jumpa banyak kali kan. Perkataan Arab kalau bermula dengan mim dan mim baris depan menunjukkan apa? Orang.
Mu tu menunjukkan orang. Contoh lain. Perkataan Arab bermula dengan mu, menunjukkan orang. Apa dia? Muslim, mukmin. Tak ada yang lain. Bagi yang lain sikit. Mu'allim, mujrimun, mujahid, muflihun. Jadi kalau liqa, perjumpaan, kalau mulaku orang yang berjumpa, mereka yakin mereka akan berjumpa Rabbihim, pencipta mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka hanya kepadanya. Orang yang khusyuk ni dia cukup yakin hanya kepada Allah raji'un. Mereka kembali. Okey. Jadi kalau ikut definisi ayat ni, orang yang khusyuk siapa? Iaitu satu, orang yakin dia akan jumpa Allah. Yang kedua, dia yakin akhirnya dia akan kembali kepada Allah. Okey. Macam mana tu yakin jumpa Allah boleh khusyuk solat? Saya nak tanya. Kita selama ni khusyuk tak solat? Oh, ustaz tak boleh beritahu nanti riak. Tak, dia kalau jawab soalan ustaz tak riak. Yang riak ni ustaz tak tanya, dia bagi tahu. Okey. Selama ni solat kita khusyuk ke tak? Kadang-kadang. Ustaz, minta maaf tanya. Ya. Apa beza berjumpa dengan kembali tu? Okey. Bila sebut berjumpa ni makna apa? Ini salah satu ayat Al-Quran ataupun dalil mengatakan bahawa kita akan nampak wajah Allah. Apa dalil? Berjumpa. Bila berjumpa mesti nampak muka, betul tak? Pernah tak kita nampak orang duduk sebalik dinding, tak jumpa dia, kemudian kita bagi tahu, saya ada jumpa kawan saya. Kat mana? Di balik dinding. Bila sebut jumpa dalam bahasa Arab mana? Berdepan. Okey. Jadi mula aku jumpa makna berdepan. Hanya kepadanya kembali di sini maksud dia lah semua amalan-amalan kita, urusan kita daripada mula balik sampai kita wafat akan dikembali kepada Allah. Jadi di sini jumpa, di sini lebih kurang makna akan dihisab oleh Allah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jadi balik pada soalan. Selama ni solat kita khusyuk tak? Okey, kadang-kadang. Masa khusyuk tu sebab apa khusyuk? Sebanyak fikir? Kenapa bila fikir akhirat jadi khusyuk? Kenapa? Sebab Allah kata orang yang khusyuk ialah dia yakin akan jumpa Allah dan semua amalannya akan dihisab. Dengan yakin itu menjadikan salatnya khusyuk. Soalan dia bagaimana tu? Ya? Mengharapkan? Macam mana tu? Saya bagi analogi kan. Kalau kita ada buat salah, kemudian bos bagi surat suruh jumpa dia besok kan? Macam mana perasaan kita daripada mula dapat surat, balik rumah, malam tu, macam mana perasaan kita? Besok nak jumpa dia. Kita sempat tak nak fikir benda lain? Dalam keadaan kita buat salah dan dapat surat diminta berjumpa bos. Macam mana perasaan kita? Kita akan banyak fikir pada. Jadi begitu juga bila kita yakin kita akan jumpa Allah. Bila jumpa Allah ada dua je. Satu akan diazab, satu lagi akan diberi balasan nikmat. Jadi bila kita fikir akan jumpa Allah, kita akan menjadi pertama sentiasa takut nak buat dosa. Betul tak?
aku nak jumpa Allah ni, macam mana nak jawab, macam mana nak menanggung azab ni, aku tak sanggup lah. Jadi dia akan tinggal dosa. Yang kedua, bila dia jumpa Allah, yang kedua kesannya, dia akan sentiasa mengharapkan ganjaran terbaik. Maka dia akan buat amalan dengan cara yang terbaik. Boleh? Boleh faham? Yang kita tak khusyuk ni sebab apa? Sebab kita tak yakin nak jumpa Allah. Betul tak? Bahkan dalam kepala kita masa solat, nak jumpa siapa? Nak jumpa kawan, nak pergi kenduri kan? Dalam kenduri kita ingat, dalam solat ingat ada 3 kenduri belum pergi kan? Agak-agak khusyuk tak? Tak. Sebab tu Nabi pesan apa dia? Salli salatah muwaddi'. Hendaklah kamu salat sebagaimana salat orang yang akan meninggal dunia. Macam mana salat yang terakhir? Katalah ini solat terakhir kan. Kita solat subuh pagi besok, solat yang terakhir. Kita pergi masjid, lepas ni tak balik rumah dah. Tak jumpa anak, tak jumpa isteri, tak jumpa harta kita semua. Macam mana agak-agak solat kita tu? Ha? Khusyuk ke tak? Khusyuk kan? Ha. Jadi, rahsia khusyuk dalam solat ialah kita tanam dalam hati kita, kita akan mati bila-bila masa, kita akan jumpa Allah dan setiap amalan kita akan dihisap satu persatu. Boleh? Dan kita tahu tak apa sifat orang beriman yang paling utama? Sifat orang beriman banyak tapi yang paling utama. Salat malam ke, pergi umrah ke? Selalu ingat? Itu orang paling cerdik. Tak, sifat orang beriman yang paling utama. Fikir masalah orang. Bukan utama. Sifat yang utama dan pertama. Apa dia? Bukan. 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 Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang beriman kan? Orang beriman, sifat pertama apa dia? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Bukan solat. Sifat pertama ialah khusyuk dalam solat. Beza tak? Beza. Kalau sifat pertama solat, fawailul lil musallin, ada yang masuk neraka. Jadi sifat pertama khusyuk. Yang kedua? Yang kedua. Sambung ayat ni lah. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Kalau solat khusyuk, dia membawa kepada apa? Dia tinggal benda yang lara. Apa makna lara? Sia-sia. Mungkin benda tu halal, tapi tak penting. Sia-sia. Maknanya salah satu tanda orang yang khusyuk dalam solat apa dah? Dia tak buat benda yang tak ada faedah. Buang masa, sembah kosong, tak ada. Kalau suka buang masa, itu tanda pertama solat tak khusyuk. Boleh? Kita masih ada tak buat benda sia-sia? Simpan barang-barang antik kan? Tak ada. Simpan stem lama tak ada. Memancing sampai 2-3 jam ada. Lagi tak ada. Okey, kita tengok sifat yang ketiga. Apa dia? Wallazina hum lizakati fa'ilun. Zakat mereka tunaikan. Zakat ni termasuklah zakat yang wajib dan infak. Yang keempat, dalam surah Al-Mu'minun. Yang keempat apa dia? Wallazina hum li furujihim hafizun. Jaga kemaluan.
jaga kemaluan. Ya? Al-Mu'minun ayat 1 ke 4. Ikut turutan. Qad aflahal mu'minun ayat 1. Allazina hum fi salatihim ayat 2. Ini ayat 3, 4, 5. Bermula ayat pertama. Yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun. Hafizun. Dia jaga kemaluan, jaga nafsu dia. Jauhkan diri daripada melihat benda haram, daripada berzina. Yang kelima, yang kelima, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mana orang yang amanahnya dia jaga. Bila dia beri kuasa ke, dia beri amanah, dia jaga. Dan wa'ahdihim, perjanjiannya dengan orang ke, dengan Tuhan, dia laksanakan. Boleh? Banyak yang terlibat dengan rasuah kan? Apa punca dia? Solat tak khusyuk. Dia sebenarnya semua sifat-sifat ni datang daripada solat yang khusyuk. Makna nak betul semua ni kena betulkan solat. Nak betulkan rasuah, kena tubuh apa? Bukan SPRN. SPSM. Suruhanjaya Pembaikan Solat. Betul? Selagi solat tak betul, berlakulah rasuah. Betul tak? Dia semakin meningkat tak rasuah? Katil-katil semakin banyak. Sebab apa? Tidak ada suruhanjaya pembaikan solat. Boleh? Sebab itulah ada satu hadis. Tapi hadis ni ada mengatakan dhaif. Tapi maksud dia betul. Dikatakan kepada Nabi, seseorang tu dia salat tapi dia mencuri. Maka Nabi kata apa? Salatnya satu hari akan menghalangnya daripada mencuri. Bukan polis, bukan tentera. Salatnya sendiri akan menghalang. Betul? Sebab tu zaman Nabi tak banyak pencuri kan? Penzina pun tak banyak. Masa tu ada tak polis? Ada penjara? Ada tentera? Tak ada. Tapi jenayah tak ada. Sebab dia jaga kat mana? Solat. Sebab itulah, untuk menjadikan solat yang khusyuk ni, supaya dengan solat yang khusyuk lahirlah akhlak yang mulia. Prosesnya apa dia? Proses untuk mendapat solat yang khusyuk. Maknanya dengan solat ni akan mencegah semua kemungkaran, betul kan? Salah satu fungsi solat ialah inna salata tanha ni rasuah, berzina, bunuh orang, lara, apa semua ni rasuah, apa ni kemungkaran. Pencegahnya apa dia? Solat. Jadi apa dia proses untuk melahirkan solat yang boleh mencegah kemungkaran? Apa dia? Macam mana nak kenal Allah? Ilmu. Macam mana tu? Ada dalil tak? Ada dalil tak? Maknanya nak lahirkan solat yang betul, solat yang khusyuk, solat yang boleh mencegah kemungkaran, kena tadabbur Al-Quran dulu. Ada dalil? Ayat apa? Surah? Tak. Jawapan pertama salah, jawapan kedua betul. Bukan surah Al-Ankabut. Utlu ma uhiya. Ayat berapa Ustaz? Surah Al-Ankabut ayat 45. Al-Kitab. Kemudian wa aqimis salah kan? Wa aqimis salat. Wa aqimis salah.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i Wa aqimis salah. Inna salata tanha fahsya'i wal munkar. anil fahsya'i wal munkar. Kemudian wala zikrullahi Akbar. akbar. Cuba faham betul-betul. Yang ni ramai orang tak buat. Kebanyakan orang salat tak buat benda ni. Sebelum salat dia tak buat benda ni. Sedangkan ini perintah Allah dan disebut dalam Al-Quran. Okey, Allah kata apa? Utlu. Apa makna utlu? Bacalah. Ini fi'il amar daripada tilawah. Tala yatlu utlu. Bacalah ma'uhiya, apa yang telah diwahyukan ilaika. Ilaika, Kepada kami. ilaika minal kitab. Okey. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau, itu Nabi Muhammad, minal kitab, iaitu Al-Quran. Ini perintah ni, satu, baca. Lepas tu perintah kedua apa dia? Wa aqimis salah. Barulah perintah dirikan solat. Makna sebelum Allah perintah dirikan solat, Allah perintah apa? Baca Quran. Kenapa kena baca Quran baru solat? Tengok, Allah beritahu dirikan solat. Kenapa? Inna salat, sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya nak tanya, macam mana kita nak tahu perbuatan keji dan mungkar? Macam mana kita nak tahu? Kita nak kenal ini mungkar, ini maksiat. Semua dalam Quran. Semua dalam Quran. Boleh faham tak? Sebab solat akan mencegah kemungkaran dan kemungkaran hanya dalam Quran. Maknanya sebelum solat kamu kena tahu apa kemungkaran. Boleh faham? Barulah solat kamu betul-betul berfungsi mencegah kemungkaran. Kamu solat tapi tak baca kitab, tak tahu kemungkaran. Lepas solat buat mungkar. Sebab apa? Saya tak tahu mungkar. Ustaz suruh solat je. Betul tak? Lepas solat buka aurat. Sebab dia tak rasa buka aurat tu mungkar. Dia tak rasa tujuan solat supaya mencegahnya daripada buka aurat. Kenapa dia tak rasa? Sebab tak baca Quran. Allah kata baca Quran dulu. Tadabbur dulu. Baru solat. Sebab itulah perintah solat bila datang? Mana dulu? Tahun berapa? Bukan, Perintah solat bila? Mekah sebelum hijrah. Satu kenabian. 1 tahun kenabian. 3 tahun kenabian? 1 tahun Hijrah. sebelum hijrah kan. Dia lebih kurang 2 tahun ataupun 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Makna sahabat dah banyak tahu tak isi kandungan Al-Quran. Bukan setakat tahu, mereka faham dan mereka beramal. Barulah turun perintah solat. Boleh faham? Sebab itulah sahabat bila solat, dia tak akan buat mungkar dah. Sebab dia dah tahu, ini mungkar. Dan aku tujuan solat nak cegah benda ni. Boleh faham? Jadi kalau orang solat tapi tak tahu kemungkaran, apa jadi? Dia macam, dia ada penyakit. Dia ada penyakit, dia makan ubat, lepas tu makan racun. Lepas makan ubat, makan racun. Ada faedah tak ubat tu? Tak ada. Macam orang ada mesin rumput kan? Dia tak kenal rumput. Bila beli mesin tu, dia panjat pokok, dia mesin kat pokok dia. Apa jadi? Sama ada buang masa ataupun rosak? Macam tu lah. 20 tahun, 50 tahun dia solat, solat tu sia-sia, buang masa. Sebab solatnya tak mencegah kemungkaran. Sebab tu kalau kita tengok sejarah Nabi kan, tak ada wanita-wanita zaman Nabi lepas solat buka aurat. Tak ada. Tak ada. Kalau ada satu benda yang pelik lah. Sebab mereka cukup faham fungsi solat nak cegah kemungkaran. Okey, boleh? Dan sebab itulah soalan pertama ditanya beda. Solat.
Kalau solat tu khusyuk, yang lain semua betul. Kalau solat tu tak betul, yang lain semua hancur. Boleh? Jadi proses nak lahirkan solat yang khusyuk, baca kitab, baca Quran, tadabbur Al-Quran. Okey. Kemudian kita sambung. Sebab itulah ayat sebelum ni Allah kata apa? Mintalah pertolongan untuk melaksanakan perintah Allah. Satu dengan apa? Sabar. Yang kedua? Okey, solat yang macam mana yang boleh? Solat yang sabar kita dah tahu kan, macam mana sabar boleh membantu kita untuk meringankan bebanan kita. Tapi solat yang macam mana yang membantu kita untuk melaksanakan perintah Allah? Solat yang khusyuk. Sebab itulah Nabi kata apa? Solat bagi Nabi macam mana? Ha? Nabi kata, aku dijadikan aku ni cinta pada, suka pada wangian. Dan juga cinta pada wanita, mana isteri lah. Tetapi waju'ilat qurratu aini fi shalah. Tetapi dijadikan penyejuk hatiku dalam solat. Faham? Suka wangi, suka wanita, tapi dua-dua tu tak berapa menyejukkan hati. Yang betul-betul menyejukkan apa dia? Solat. Jadi solat yang membantu kita untuk melaksanakan perintah Allah yang lain ialah solat yang qurratu ainin, solat yang penyejuk, solat yang khusyuk. Okey. Jadi sekarang kalau saya tanya, macam mana nak dapat solat yang khusyuk? Ha? Sebab tu ayat ni kata, orang yang khusyuk ialah orang yang yakin dia akan jumpa Allah. Macam mana dia yakin jumpa Allah kalau dia tak faham Al-Quran? Betul tak? Bahkan dalam surah Fatihah, kita sebut tak pasal jumpa Allah? 17 kali sehari kan? Apa dia? Maliki Yaumiddin. Ha. Okey. Boleh kita sambung? Ha? Ya Bani, wahai Bani. Bani ni apa makna? Bani anak-anak. Bani anak-anak. Ha. Di sini maksud dia anak-anak ataupun anak cucu Nabi Israel, Nabi Yaqub. Uzkuru, ingatlah oleh kamu nikmatku. Allati yang an'amtu, aku telah beri alaikum, ke atas kamu. Jadi di sini Allah kata, aku telah beri pada kamu. Makna apa? Semua nikmat yang ada pada manusia adalah anugerah Allah. Allah nak ingatkan. Jadi sekarang, macam mana nak ingat nikmat tu? Macam mana cara dia? Uskuru tu, kalau kita belajar bahasa Arab lah, fi'il ke isim? Fi'il apa? Amar. Amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Jadi ingat nikmat Allah sunat ke wajib? Wajib. Okey. Soalan seterusnya, macam mana kita nak ingat nikmat Allah tu yang merupakan wajib? Pertama ingat dengan hati. Dengan hati. Ingat, aku sihat ni Allah yang bagi ni. Kan, aku boleh bekerja jawatan besar, Allah yang bagi. Yang kedua, sebut dengan lidah. Allah kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah apa ni? Wadduha ke Al-Insyirah? Betul, Wadduha.
Han. Ayat awal ke tengah? Akhir. 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 Kakaklah surah Lazim pun nak tanya tak email juga. Tanya makmum lah ni. Ha? Surah panjang boleh tanya imam. Ha? Okey, cuba terjemah. Wa amma, dan ada pun binikmati, dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddith, cakap. Ini sebut dengan lidah. Tadi ingat dengan hati. Okey, macam mana kita nak sebut nikmat Allah dengan lidah ni? Ha? Macam mana? Zikir. Tak, contohlah. Dengan berzikir. Kita dapat rumah kan, dapat banglo. Kita nak sebut nikmat banglo tu. Nak sebut dengan lidah macam mana? Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Ini daripada anugerah Tuhanku. Kalau kita kata ini adalah penak lelahku, kufur nikmat. Biasa kan? Biasa orang cakap macam mana? Macam mana kamu boleh beli banglo besar ni? Ini saya menabung duit daripada kecil lagi. Kena cakap apa? Haza min fadli Rabbi. Itu ayat Quran ke apa tu? Haza min fadli Rabbi. Quran. Ayat Quran. Zulkarnain. Bukan. Zulkarnain. Bukan Zulkarnain. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah bagi banyak tak nikmat pada dia? Raja, kerajaan, kemudian dia boleh gerakkan angin syaitan kan? Binatang pun boleh bercakap. Dan sedikit pun tak menjadikan dia rasa sombong. Sebaliknya dia kata, Haza min fadli Rabbi. Ini anugerah daripada Tuhan aku untuk apa? Liyabluwani, untuk Allah menguji aku. Bukan sebab aku lebih, tapi nak menguji. Okey? Kemudian yang ketiga, sebut nikmat Allah dengan perbuatan, iaitu dengan beribadat. Gunakan anggota badan kita dengan bersyukur dan beribadat pada Allah. Okey. Sebutlah nikmatku ke atas kamu, wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum. Faddaltu, aku lebihkan kamu ke atas alamin sekalian. Okey, apa maksud ni? Allah kata pada Bani Israel, aku lebihkan kamu dibanding dengan sekalian alam. Adakah maksud Bani Israel itu adalah bangsa yang terbaik dibanding dengan semua bangsa di dunia? Apa dia? Tak, ini Allah cakap dengan Bani Israel ni. Kan ya Bani Israel tu. Jadi faddaltukum, kum tu balik pada Bani Israel. Jadi apa maksud Allah kata aku lebihkan Bani Israel dibanding dengan sekalian alam? Apa makna? Adakah Bani Israel bangsa yang terbaik dulu, kini dan selamanya? Pada zaman tu. Sekarang kalau kita tanya, sekarang apa umat yang terbaik? Bangsa Melayu? Bangsa Arab? Siapa umat yang terbaik? Umat Nabi Muhammad? Semua? Umat Nabi Muhammad termasuk tak orang kafir? Orang kafir termasuk tak umat Nabi Muhammad? Masuk. Dah ada umat Nabi Muhammad terbagi pada dua. Satu ummatu dakwah. Yang kedua ummatu mustajabah. Satu umat yang dakwah sampai pada mereka tapi mereka tak beriman. Umat Nabi Muhammad juga. Kan? Lim Gua Eng, umat Nabi Muhammad tak? Jangan tak mengaku. Satu lagi umat mustajabah yang dakwah sampai dah beriman. Okey. Jadi sekarang umat Nabi Muhammad yang terbaik yang mana? Adakah semua? Yang mana? Yang beriman. Ada dalil? Ada dalil tak umat Nabi Muhammad yang macam mana yang terbaik?
bahkan lebih baik daripada Bani Israel. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Lepas tu apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian wa tu'minuna billahi. Tengok Allah kata apa? Kuntum, kamu adalah khaira ummatin, umat yang terbaik, bahkan lebih baik daripada Bani Israel. Tapi yang macam mana yang terbaik ni? Dikeluarkan untuk semua manusia, semua bangsa. Apa ciri-ciri umat terbaik? Satu, ta'muruna bil ma'ruf, sentiasa menyuruh benda yang ma'ruf. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad solat je tapi tak menyuruh yang ma'ruf, dia bukan termasuk umat yang terbaik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dia juga sentiasa mencegah kemungkaran. Lepas tu baru Allah mengatakan kamu beriman kepada Allah. Kenapa beriman yang terakhir? Sepatutnya beriman dulu baru suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar kan? Kenapa beriman yang terakhir? Maknanya bila umat ni betul-betul beriman kepada Allah, bila? Setelah buat ni. Faham? Boleh faham? Dan tahu tak ni, Bani Israel yang Allah lebihkan di zaman dia lah, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah. Apa sebab? Sebabnya tak buat benda ni. Jadi Bani Israel yang terbaik pun akhirnya dilaknat sebab tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Okey, boleh Kemudian Allah kata wattaqu yauman. Ini surah Ali Imran ni, ayat 110. Wattaqu yauman, dan takutlah hari. Takutlah oleh kamu hari. Subhanallah. Kan ciri-ciri orang yang khusyuk apa tadi? Yakin jumpa Allah dan akan kembali kepadanya. Bila tu? Ni, hari ini. Jadi dalam Quran ada takut pada hari. Hari apa ni? Allah tak sebut nama hari. Allah tak kata hari kiamat. Allah tak kata hari akhirat. Tapi Allah sebut suasana hari itu. Nak gambarkan hari itu sangat dahsyat. Apa dia? La tajzi. Tidak ada satu jiwa pun. Boleh? Apa dia? Boleh? Membela jiwa yang lain. Nafsu ni dalam bahasa umum. Satu jiwa tak kira siapalah, walaupun dia Nabi Muhammad, dia tak boleh bela orang lain. Sebab tu Nabi pernah kumpul keluarga dia terdekat, isteri dia, anak dia. Dia kata apa? Ya Safiyah, ankizi nafsaki, la ughni anki syai'ah. Wahai Safiyah, selamatkan diri kamu, sebab aku tak boleh bantu kamu. Kemudian Nabi kata pada Fatimah, ya Fatimah, ankizi nafsaki, wahai Fatimah binti Muhammad, walaupun kamu anak Muhammad, selamatkan diri kamu. Kenapa? La ughni anki syai'ah. Aku tidak boleh selamatkan engkau sedikit pun. Bila tu? Bila tak beriman. Yang syafaat tu untuk siapa? Untuk orang beriman. Sebab itulah Nabi Ibrahim, dia Nabi, tapi boleh tak selamatkan bapa dia? Tak boleh. Nabi Nuh, boleh tak selamat isteri dan anaknya? Tak boleh. Ni Allah kata hari itu tidak ada satu pun jiwa boleh selamatkan orang lain. Yang kedua, syai'ah, sesuatu pun ataupun sedikit pun. Wala yuqbalu, dan yuqbalu tidak diterima. Minha, darinya. Darinya ni balik pada apa? Nafsun, jiwa.
tidak akan diterima daripada mana-mana jiwa syafaat. Syafaat. Ini bila ni? Nabi Muhammad dapat tak beri syafaat? Dapat tak? Tapi ayat ni macam tak dapat je. Tidak akan diterima darinya syafaat. Ini khas untuk orang yang tak beriman. Yang dapat syafaat Nabi, orang yang beriman. Nabi boleh tak bagi syafaat pada Abu Talib? Tapi Abu Talib dapat tak syafaat Nabi? Dapat. Cuma syafaat tu bukan keluar daripada neraka. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat Nabi, tapi bukan keluar daripada neraka. Syafaatnya apa dia? Hanya dapat azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan apa tu? Pakai selipar di kaki, menglegak di otak, kan? Perut apa jadi? Hancur. Okey, yang ketiga, wala yu'khazu, dan tidak diambil minha, darinya, adlun. Apa makna adlun? Adlun dalam bahasa Arab mana? Yang setimpal. Kan makna adil kan? Adil tu makna setimpal lah. Kamu buat macam ni, balasannya macam ni. Makna kalau kat dunia kita buat salah kan, katalah kena penjara. Tapi ada peluang tak untuk kita bebas? Ada. Salah satu cara, bayar denda. Bayar denda tu ialah setimpal dengan kesalahan kita. Jadi kesalahan macam mana kat dunia pun ada peluang tak untuk bayar denda. Jadi Allah nak menafikan apa yang berlaku kat dunia tak mungkin berlaku di akhirat. Jadi di akhirat syafaat pun tak dapat, dan apa dia panggil, tebusan pun tak terima. Apa beza tebusan dengan syafaat? Syafaat dengan adlun, apa beza? Ada pelajar ke ni? Ke puasa lagi? Belum berbuka ke? Soalan dia, apa beza syafaat dengan adlun? Allah sebut. Tak, ini bukan. Ini syafaat ni Allah kata di akhirat besok seseorang tidak akan dapat syafaat. Mana bukan daripada Nabi lah. Tak dapat syafaat. Dan tak dapat adlun. Soalannya apa beza syafaat dengan adlun? Dia syafaat ni ialah kabel. Orang tengah, orang ketiga. Kita tak perlu bayar. Kadang-kadang kita buat salah kan, denda kita tak boleh bayar, tapi kita guna kabel. Siapa dia? Pakcik kita bekerja di kementerian kan. Itu syafaat. Orang tengah, kabel. Adlun, tebusan. Kabel tak ada, tapi kita ada duit. Kita boleh bayar bebas. Jadi Allah nak kata, syafaat orang tengah pun tak ada yang boleh selamatkan kita. Yang kedua, tebusan pun tak boleh. Tebusan ni Allah sebut dalam, saya lupa ayat apa. Kalau manusia ada emas seluas bumi dan dia diazab dalam neraka, apa dia nak buat dengan emas tu? Bukan seketul ni, bukan 10 kilo, seluas bumi. Apa dia nak buat dengan emas? Dia akan gunakan emas untuk tebuskan dirinya daripada neraka. Tapi Allah terima tak? Subhanallah. Sebab itulah Allah bukan suruh kita cari emas seluas bumi kat dunia. Tak. Allah suruh benda yang mudah aja. Salat. Dengan salat kamu selamat daripada neraka. Surah Imran ayat. Bagus ada Hafiz ni. Jadi kena selalu datang kelas saya lah, bantu saya. Tulis surah Ali Imran ayat. Tengok bodoh manusia kan. Dia habiskan masa nak cari harta, nak cari emas. Berapa ketul dapat? Kalau dapat seluas bumi pun tak boleh selamatkannya daripada
Jadi dia cari harta sampai tinggal solat. Sebenarnya solat yang boleh selamatkan dia. Okey? Kemudian yang ketiga, walahum, dan tidak mereka boleh ditolong. Jenis jenis yang ketiga pada orang tolong. Bukan kebal, bukan tebusan, orang tolong. Mungkin geng dia ke apa ke. Jadi Allah nak bagi tu apa ni? Semua jenis yang boleh selamatkan manusia tidak ada di akhirat. Melainkan dengan iman dan amal soleh. Jadi Allah kata takutlah hari ini. Hari apa ni? Allah tak sebut nama hari. Tapi Allah sebut keadaan yang sangat-sangat kritikal. Ada duit 1 juta, 10 bilion pun tak boleh selamat. Ada kabel, 100 kabel pun tak boleh selamat. Okey. Boleh Jadi hari ini patut kita semakkan. Ya. Bahkan hari ini bukan setakat keluarga kita, pakcik kita yang dulu ketua polis tak boleh selamatkan. Bukan setakat itu saja. Tapi suami kita pun lari. Isteri pun lari. Anak pun kalau isteri lari, suami lari, pakcik dua pupu jangan haraplah. Ayat apa tu? Baca ayat tu. Bagus dah ingat surah, ingat nombor ayat. Ayat pula tak ingat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sebab apa? Semua pakat lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Setiap orang ada urusan yang cukup bagi dia sampai dia lari daripada keluarga. Masalah aku banyak lagi nak fikir pasal isteri. Jadi isteri jangan bergantung sangat pada suami. Suami pula jangan bergantung sangat pada anak. Nanti besok pakat lari dah. Okey? Boleh Jadi kita kena semakkan hari ini. Ada tak dalam silibus kita di sekolah ke, di universiti ke, di rumah ke, iaitu silibus takut pada hari ini? Ada? Tak ada. Yang biasa takut pada apa? Hari peperiksaan, kan? Berapa ramai anak-anak bila besok nak periksa, khusyuk baca buku. Sampai subuh, kan? Lepas subuh dah ada kat sekolah, khusyuk. Sebab dia ingat bukan hari ini, hari peperiksaan. Okey? Ada soalan Zoom? Soalan daripada Zoom? Ustaz nak tanya tadi mengenai syafaat Rasulullah kan? Ya. Dan siapa yang akan mendapat syafaat Rasulullah dan bagaimana cara dapat syafaat? Macam mana? Macam mana nak dapat syafaat Rasulullah? Siapa yang akan dapat? Okey. Salah satu cara nak dapat syafaat Nabi disebut dalam satu hadis yang sahih. Bila dilaungkan azan, Nabi kata jawablah seperti yang dilaungkan oleh muazzin. Kemudian dia baca selawat kepada Nabi. Kemudian dia baca doa selepas azan. Allahumma rabbaha hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kemudian Nabi kata siapa yang berselawat dan baca doa ni halat lahu syafaati. Wajib baginya dapat syafaat. Wajib bukan sunat, wajib. Apa tu? Bukan jawab azan saja. Bila jawab azan, apa maksud dia? Iaitu pergi solat berjemaah sebagaimana dipanggil hayya 'alas solah. Jadi dijamin kalau dia dengar azan, dia jawab, dia baca doa, dia solat berjemaah bagi lelaki di awal waktu, Nabi kata diwajibkan ke atasnya syafaatku. Dan juga yang Allah kata dalam surah Ali Imran, kan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi adalah kita akan dapat apa? Fattabi'uni. Bila ikut Nabi dapat apa? Satu, yuhibbukumullah. Dapat cinta Allah. Itu lebih tinggi daripada syafaat tu. Yang kedua, wa yaghfir lakum. Allah ampunkan dosa. Jadi kalau buat dua benda ni, insya-Allah kita akan dapat syafaat. Pertama, pastikan jawab azan, baca doa dan solat berjemaah
bagi lelaki di awal waktu. Yang kedua, pastikan kehidupan kita sentiasa ikut sunnah Nabi. Daripada bangun pagi sampai malam. InsyaAllah. Apa ni? Ustaz, solat sunat 4 rakaat lepas Isya, jaminan dapat bertemu Lailatul Qadar. Ada hadis. Hadis tu lemah tapi digabungkan dengan hadis yang lain menjadi hasan. Iaitu siapa yang solat 4 rakaat sunat selepas Isya, seolah dia solat di malam Lailatul Qadar. Dua-dua ataupun 4 rakaat 2 salam. Kalau ikut hadis Nabi, Nabi kata salatul lail masna. Salat malam dua. Jadi buat dua-dua lah. 2 rakaat 1 salam. Ustaz, antara ayat yang kita dah tadabbur ni, daripada ayat 40 dengan 47 tu macam sama, memang jelah awal dia sama kan? Ya Bani Israel. Ya. Ni'mati allati. Banyak kali Allah ialah tekankan untuk mengingati nikmat yang Allah berikan tu. Apa dia punya tu Ustaz? Dia ada ayat yang Allah suruh Nabi apa dah? Suruh Nabi dan umat Nabi lah. Fazkuruni azkurkum. Apa makna fazkuruni? Ingatlah aku, Ingat kepada aku. maka aku akan ingat pada kamu. Ingat kepada kamu. Tapi bila Bani Israel, Allah tak kata fazkuruni. Allah kata apa? Fazkuru ni'mati. Nikmati. Sebab apa? Sebab antara punca utama Bani Israel lupa pada Allah, kufur kepada Allah, sebab dia tak rasa langsung nikmat yang ada pada mereka adalah daripada Allah. Maka Allah bagi satu sebab supaya mereka kenal Allah melalui apa? Nikmat yang Allah bagi. Ingatlah nikmat yang ada pada kamu. Dan nikmat yang antara nikmat yang paling banyak Allah bagi pada manusia ialah kepada Bani Israel. Tu faddaltukum 'alal 'alamin. Wallahu a'lam. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sihat dan tiada keperluan makan ubat ataupun sebarang suntikan ubat. Tapi diarahkan untuk suntikan vaksin di siang hari. Dipaksa. Ini sepatutnya kalau satu keperluan tidak membatalkan puasa. Dan ini pula dipaksakan. Boleh tak minta suntik di waktu malam? Ya, secara umum kalau injek untuk masuk ubat tak batal puasa. Tapi ini vaksin ni tak tahulah adakah betul-betul ubat. Wallahu a'lam. Boleh tanya pakar. Salam Ustaz. Masa saya mengaji di UK selalu pergi solat subuh di masjid. Tapi jemaah solat subuhnya lagi 15 minit nak terbit matahari. Okey ke sebab tak solat awal waktu? Tak, ini ada pendapat mazhab Hanafi. Iaitu solat subuh mereka dilewatkan sampai hampir nak isfar, sampai nak cerah. Mereka berpegang pada satu hadis. Tapi pendapat jumhur ulama, salat subuh yang terbaik di awal waktu. Cuma hadis yang sampai isfar tu ialah Nabi salat awal waktu, tapi Nabi sudah ketika hampir cerah. Kenapa? Sebab Nabi salat subuh baca biasanya ayat panjang. Satu rakaat lebih kurang 60 hingga 100 ayat. Jadi ini mazhab. Saya pernah duduk Pakistan dulu. Saya pergi salat subuh di Pakistan. Sampai dekat cerah baru dia qomat. Saya ingat dia tabiat dia memang sengaja solat lambat. Rupa-rupa itu mazhab dia. Ustaz, minta maaf. Ada hadis yang Aisyah menceritakan bahawa selepas solat sunat fajar, Rasulullah baring seketika sebelum melaksanakan solat fardu. Ya, ada hadis. Nabi baring, bukan tidur, baring. Tapi sunnah Nabi itu tak diamalkan. Sebab orang kita semua nak cepatkan. Lepas azan, kalau boleh solat 2 rakaat, terus nak qomat.
Dan ulama mengatakan ada sebab kenapa Nabi baring. Kenapa lepas solat sunat subuh Nabi baring sekejap? Menyengginglah. Kenapa? Tunggu jemaah kot. Salah satulah, tapi antara sebab utama sebab Nabi nak rehat sekejap. Kenapa Nabi nak rehat? Sebab Nabi solat malam daripada pukul berapa? Daripada tengah malam sampai subuh. Bila datang melakukan azan subuh, Nabi berhenti. Lepas azan, Nabi solat subuh, sunat subuh, Nabi rehat sekejap. Kita pun macam tak ada sebab je nak baring kan? Dalam bangun subuh lambat nak baring pula kan? Ustaz, afdal tak sekiranya kita berdoa di dalam hati tanpa sembarang kata-kata, diterima ke doa yang diucap? Tak, Allah kata ud'uni astajib lakum. Allah kata berdoa padaku. Bila sebut doa mesti lafaz. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata fajtahidu fid du'a. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam doa. Apa makna bersungguh? Kena sebutlah. Nabi kadang-kadang sampai tahap angkat tangan sampai nampak ketiak. Jadi berdoa kena sebut dan kena bersungguh-sungguh. Kalau dalam hati nampak tak bersungguh? Ustaz, walaupun dalam hati tak bersungguh tapi Allah tahu. Okey, kalau mak kita kan, anak kita minta barang kan, anak kita nak telefon, kita dah tahu. Dia tak minta. Kita bagi tak? Walaupun kita tahu dia nak. Bagi kita? Tak bagi, kenapa? Walaupun kita tahu dia nak. Sebab kita nak biar dia betul-betul minta. Begitulah Allah nak tengok setakat mana kita bersungguh berhajat dengan doa tersebut. Semasa solat sunat boleh tak kita ringkaskan bacaan zikir semasa untuk rukuk sujud, duduk antara dua sujud? Boleh? Antara dua sujud boleh. Zikir yang paling ringkas apa dah? Rabbi firli, Rabbi firli. Boleh? Ada banyak zikir-zikir yang Nabi baca ketika antara dua sujud, ketika rukuk, ketika intidah. Banyak, bukan satu jenis. Jika kita solat tarawih dengan anak-anak lelaki yang belum balik, yang sedang dilatih untuk menjadi imam, adakah kita perlu niat sebagai makmum ataupun niat solat sendirian? Tak, bila anak kita jadi imam, walaupun belum balik, itu solat jemaah. Bila solat jemaah, kita ikut dia dan kita niat sebagai makmum. Dan dapat pahala berjemaah. Dapat pahala berjemaah. Dia budak-budak ni, walaupun belum balik, kalau dia solat dapat pahala tak? Dapat. Kalau dia solat seorang, walaupun boleh balik, dapat pahala. Kalau dia solat berjemaah, dapat sama je. Okey, cukup lah. Sebab depan saya dah ada yang nak tumbang. Jadi sebelum tumbang, kita berhenti dululah. Sedarlah siapa yang sedar dan tak sedar siapa yang tak sedar. Okey. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Jadi besok kita jumpa malam pukul 9 suku. 10 suku insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران